Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bihi hawaij wa tunaluhu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Fa amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila lana siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamul mursalin. Ilahana anta maqsudana wardaka matlubana, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat FB saya, kita bertemu lagi. Kali ini pada malam. Kita buat kuliah malam. Kuliah sepatutnya kuliah duha pada pagi tadi kita tak dapat bersama sebab saya ada program gotong royong pasti untuk pasti di sekitar Pasir Gudang. Jadi kita buat malam ini. Malam ni bukan ganti, tapi malam ini ada kuliah juga. Iaitu kuliah ini ditaja oleh Puan Salwani sekeluarga, yang mana dia telah pun berniat untuk sumbangkan kepada arwah suaminya yang baru meninggal pada Ramadan baru-baru ini, dan juga merupakan jemaah umrah saya ketika mana 2018 bersama-sama dengan saya, suaminya Allahyarham Run, yang pergi pada hari Jumaat bulan Ramadan yang lalu. Jadi mudah-mudahan kuliah malam ini sama-sama kita doakan kepada Allahyarham Abang Harun diampunkan dosanya dan ditempatkan di akhirat kelak bersama dengan para solehin dan juga para anbiya, insya-Allah, amin rabbil alamin. Jadi kuliah pada malam ini ditaja oleh Puan Salwani sekeluarga untuk arwah suaminya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita terima kasih kepada yang sudi untuk menemani saya di Maya sekarang ini, iaitu terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Fauzi Cik Ahmad daripada Kulai. Orang besar, orang kuat Kulai ni. Terima kasih Ustaz Fauzi kena menonton. Kita pun tak sempat berjumpa lagi. Kulai. Terima kasih kepada Muhammad Ramdan. Ini juga sahabat saya, masya-Allah. Terima kasih Ramdan kena sudi untuk malam ni untuk sama-sama kita kongsikan. Terima kasih kepada Puan Nurmala Asman kena sudi untuk ikut pada malam pula. Selalunya Puan Nomala ni ikut kuliah duha, tapi malam ni dia pun dapat bersama-sama, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan ianya ada manfaat dalam hidup kita untuk sama-sama kita kongsikan ilmu, mudah-mudahan pada malam ni. Baik, terima kasih juga kepada ni nakib saya juga ni, Al-Fadhil Ustaz Ikhwan Zainuddin, masya-Allah, orang jauh ni, orang kuat JPN Kedah. Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ni, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Ikhwan, mudah-mudahan saya tak terguguk pada malam ini untuk sebab tuan guru buat dengar-dengar ni kan. Okey. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak kongsikan berkaitan dengan pesanan-pesanan para ulama. Melalui sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Fathiyah Khan, almarhum Dr. Fathiyah Khan. Kitabnya yang berbunyi Maza ya'ni intimat lil Islam, apa arti saya menganut Islam. Masya-Allah. Nama kitab tu sangat-sangat menarik untuk kita tahu sebenarnya apa arti saya menganut Islam, apa maknanya kita jadi umat Islam, apakah mudah kita faham apakah peranan kita nak jadi umat Islam, bagaimana kita nak jadi umat Islam yang terbaik, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran.
Jadi insyaAllah malam ni kita bersama-sama untuk kongsikan sepanjang minggu ini kita akan sama-sama kongsikan, okey, berkaitan dengan maza ya'ni, apa arti saya menganut Islam, yang telah pun dipesankan oleh seorang ulama daripada Lubnan, iaitu almarhum Dr. Fatih Yakan. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang kita nak memilih tajuk ini? Karenanya tanggungjawab kita lah sebagai umat Islam. Kan kita dah telah pun bergelar umat Islam. Apa makna kita jadi umat Islam? Kita pula kena faham, bila duduk sebagai umat Islam, apakah tanggungjawab dan peranannya? Kan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, umpama macam kita bekerja, kan kita seorang pekerja. Apakah job scope kita? Maka itu memainkan peranan penting. Job scope kita itu adalah memainkan peranan penting untuk kita menjadi pekerja yang baik. Kalau gurunya, dia akan menjadi guru yang baik, guru yang cemerlang. Kalau dia manager, dia akan jadi manager yang cemerlang, manager yang proaktif, yang kreatif dalam nak menghasilkan income company. Yang ni itu kita nampak bagai kehidupan kita. Tapi pernah tak kita terfikir, aku ni umat Islam, apa yang aku kena buat? Kan? Pernah tak kita terfikir, aku ni dah Islam, tapi betul ke peranan aku ni? Apakah tanggungjawab aku? Jadi sebab itu tuan-tuan rahmat Allah SWT, tajuk ini sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita kongsikan melalui kitab yang dituliskan oleh Dr. Fatih Yakan, apa arti saya menganut Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang menariknya, tuan-tuan rahmat Allah, kita cuba nak memahami apakah bentuk Islam yang menjadi acuan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita beriman, kita percaya bahawasanya Islam ini adalah agama yang Allah turunkan. Dan Islam ni satu-satunya agama yang Allah turunkan di atas muka bumi, dan Islam inilah agama yang menjadi penyelamat kepada umat akhir zaman. Tidak ada agama lain dah. Sebab apa? Sebab agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar juga bahawa agama ini juga yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lebih mendalam tentang agama-agama ni, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, melalui dalam penulisan ini, mukadimah yang disebutkan oleh Dr. Fatih Yakan, menyebutkan tentang dia membahagikan kepada dua bahagian dalam kitab ini. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengoklah kitab yang kita nak sama diskusi ni, okey. Fatih Yakan, okey, kitabnya saya sangat menarik, dan juga saya telah pun mengajar 2-3 surau di sekitar Pasir Gudang dan masjid juga berkaitan dengan kitab Maza Ya'ni ni. Masya-Allah, bila kita memahami, kita tahu peranan kita, maka kita tahu banyak lagi tanggungjawab aku kepada agama aku. Banyak lagi sumbangan aku kepada agama aku. Kita dah jadi umat Islam, tapi apakah peranan kita dalam umat Islam? Peranan kita untuk menaikkan Islam, itu penting kita tahu. Okay, baik, macam mana saya sebutkan tadi lah, sebagai seorang pekerja kan, dia punya fokus apa dia? Nak mendatangkan profit kepada company kan. Jadi dia nak mendatangkan profit kepada company, dia kena melaksanakan segala gerak kerja yang telah pun disusun oleh company agar perjalanan company tersebut mencapai profit yang ditargetnya kan, yang fokusnya. Begitu juga dengan Islam ni, tuan-tuan rahmat Allah SWT, Allah dah telah pun tetapkan ada destinasinya, ada tujuan hidupnya. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita sangat-sangat beruntung. Kerana apa? Kerana kita memahami, kita kenal Islam ini, dan kita kenal bagaimana perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Ada sebahagian manusia, dia dia hanya kenal duduk di dunia saja, tidak kenal kepada akhirat. Dia hanya mengumpul kehidupannya di dunia tanpa mengumpul untuk akhirat pula, kehidupan dia akhirat yang kekal abadi. Tapi kita, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, orang yang beriman,
yang istimewanya, tuan-tuan rahmati Allah, kita ini diberikan panduan, kita ini diajarkan, dibimbing, ditunjukkan, disuluh jalan kita agar kita ini capai kehidupan dunia dan juga capai kehidupan akhirat. Masya-Allah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa disebutkan di sini? Mukadimahnya kita bacakan sikit mukadimahnya. Itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian dalam kitab ini disebutkan ada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama membentangkan sifat-sifat yang wajib pada setiap orang muslim, supaya dengan sifat-sifat tersebut ia benarnya menjadi seorang muslim. Bahagian yang pertama. Bahagian pertama ini kita nak cerita tentang sifat-sifat seorang muslim. Okey, sifat-sifat seorang muslim. Supaya apa? Supaya dia ni menjadi seorang muslim lah. Okey, kita tengok tuan-tuan rahmati Allah sementara muslim. Muslimnya siapa? Muslimnya orang Islam. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia telah pun menjadi Islam. Dia telah menjadi umat Islam. Okey. Tetapi adakah kita hanya nak menjadi umat Islam? Adakah kita hanya nak jadi umat Islam? Tidak kan? Kita nak jadi umat Islam, tapi yang mana? Yang bertakwa, kan? Yang muttaqun, ataupun yang atas sikit, kita naik dari muslim, kita nak naik jadi orang yang beriman, mukmin. Kita nak, bukan hanya nak jadi muslim, tapi kita nak jadi mukmin. Dan kita nak jadi mukmin, yang mukmin yang mana? Yang muttaqin Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita sangat-sangat perlukan kepada kefahaman sebenar sebagai sifat-sifat yang benar di dalam sebagai seorang muslim. Maka disebutkan oleh Dr. Fatih dalam kitab ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahagian pertama ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib ada pada setiap orang yang menggabungkan dirinya dengan agama Islam. Dalam ni, dalam bab yang pertama ini disebutkan syarat-syarat wajib. Kita belum ni kita pernah dengar kan? Kita jarang dengar kan? Rupanya nak jadi umat Islam ini, nak jadi muslim ini ada syarat-syarat wajib. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat-ayatnya Al-Quran kan kita pernah dengar Allah sebut qad aflahal mu'minun, uiddat lil muttaqin, kan? Qad, telah pun berjaya orang Islam, telah pun berjaya orang mukmin, kan? Orang yang beriman itu, yang mana Allah tekankan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Kemudian uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini ayat-ayat Al-Quran, dalam kitab, dalam Al-Quran Allah telah pun menjelaskan ada hadiah-hadiahnya, ada habuan yang kita nak dapat ni. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah, bila nak dapat habuan ni, dia ada syarat, kan? Ada syarat-syarat wajib untuk kita tahu sebagai seorang muslim, masya-Allah, iaitu menggabungkan diri dengan agama Islam. Baik, sebenarnya ramai di kalangan manusia menjadi muslim kerana hobi. Disebutkan oleh Dr. Fatih kan, ada manusia ini dia jadi muslim sebab apa? Hobi. Hobi dia, Allah Akbar. Hobi dia sebab apa? Sebab dia nak cuba semua agama. Dia hobi sekejap masuk agama ni, sekejap agama tu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hobi dia apa? Hobi dia tuan-tuan rahmat Allah, tak apalah, aku dah Islam dah. Aku dah Islam dah. Kan hobi kita ni tuan-tuan rahmat Allah, time mana kita bersungguh-sungguh kita nak buat. Kan? Tapi kalau time kita malas, tak buat, kan? Itu hobi. Contohnya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hobi orang kumpul stamp, kan? Orang kumpul stamp ni, time dia dapat stamp baru tu, dia semangat lah, kan? Tapi bila time-time biasa, dia tak ada dah. Dia takkan nak setiap masa nak kumpul stamp, kan? Dia ada masa dia ada timing dia. Macam saya suka kumpul hobi saya suka kumpul model flight. Contohlah model flight. Okey. Saya pun hobi tu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika mana jadi mahasiswa, saya kumpul flight ni, model flight ni. Saya cerita sikit kan. Sampai saya sanggup mencari model flight tuan-tuan, yang bernilai $100. Sampai tahap tu sebab apa? Hobi. Kan, hobi kita. Hobi tu, masya-Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Flight tu flight Concorde. British Airways Concorde. Yang telah pun diharamkan, kan. Dia ada model tu beli dekat Kuwait.
Masya-Allah. Dulu tu hobi, sebab apa hobi? Kan? Orang hobi tanaman, bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Juga dia bukannya sepanjang masa dia bercucuk tanam, tidak, dia ada masa dia, kan? Jadi apa yang disebutkan oleh Dr. Fatih, kan, Islam ni bukan hanya untuk hobi, kan? Makna hobi tu apa? Oh, time ni kita buat kerja, time ni kita buat, time ni kita tak buat pula. Tak. Okey, Islam ni sepanjang masa kita, sepanjang hayat kita. Okey, baik. Kemudian kerana hobi ataupun dilahirkan oleh kedua orang ibu bapanya yang memang beragama Islam. Mana katanya tuan-tuan Allah SWT, kita Islam ini bukan kerana ibu bapa kita Islam bahawa kita pun Islam. Ataupun kita mudah kata Islam keturunan. Islam keturunan. Itu bukan. Kita ni bukan kita kena letakkan bahawa aku Islam ni sebab apa? Sebab mak ayah aku dah Islam, aku pun Islam lah. Nampak tu? Kita ni Islam yang menjadi mengikut, bukan dengan iman kita. Kita bukan terima Islam itu dengan takwa kita, dengan iman, dengan kepercayaan kita sebenar. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mudah kita kata apa, Islam hanya pada kad pengenalan. Tuan-tuan, saya teringat ada satu drama berepisod di TV Hijrah dahulu. Sangat menarik ceritanya, tapi cerita Indonesia. Islam saya tak ingat dah. Islam KP dia tak? Islam KP. Islam hanya pada kad pengenalan. Rancangan tu sangat baik, sangat best. Cerita tu cerita episod. Dia menceritakan ada watak yang golongan yang alim, yang nak mengubah manusia ni, nak mengubah masyarakat dia agar dekat dengan Islam. Ada golongan yang main-main dengan Islam tu, hanya main-main saja. Ada yang satu golongan lagi yang Islam tapi buat jahat. Jadi benda itu sangat-sangat menarik untuk kita tengok, tontonkan. Okey, sebab apa? Sebab dia menerangkan bahawa kita ni Islam bukan hanya pada kad pengenalan, bukan hanya pada nama. Okey, nama kita ni, nama baik dari Muhammad, Abdul Rahman, Ahmad, bukan hanya pada nama Islam kita, tetapi Islam kita itu kena apa? Kena iman yang ada pada diri kita. Kena lafaz yang kita sebutkan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, pentingnya kita mengetahui dalam bab peranan kita menjadi Muslim. Okey, nah itu dia yang ditekankan oleh Dr. Fatih, kan. Baik, mereka ini pada hakikatnya tidak memahami makna menggabungkan diri dengan Islam. Golongan dua yang manusia yang ada bersifat ni, iaitu Islam kerana hobi, Islam ataupun Islam keturunan ni, Islam hanya pada nama ni, disebutkan apa? Mereka ni tak memahami, mereka tak faham bagaimana dikatakan menggabungkan diri, bagaimana mengatakan bahawa menganut agama Islam. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, bila kita menganut agama Islam, kita telah berpegang dengan tali Allah, dengan Islam ini, maka dia tertanggung dengan segala kewajipan kepada kita. Dia tertanggung segala aspek kehidupan kita itu kembali balik kepada Islam, aturan yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang hanya Islam itu hanya pada masa. Okey, dalam pagi aku ikut Islam, petang aku ikut barat, okey, malam aku balik Islam. Tak. Sebab apa? Sebab Islam itu bukannya ada masa-masa tempohnya. Ataupun kita Islam ni dalam dekat masjid je, lepas tu luar masjid kita tak ikut Islam. Ataupun dekat rumah hanya kita ikut Islam, dekat pejabat kita tak ikut Islam. Ini orang yang dikatakan apa? Orang yang tak memahami bagaimana menggabungkan diri bersama dengan Islam. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mereka juga tidak mengerti tentang tuntutan daripada penggabungan ini. Disebutkan juga tuan-tuan Allah, mereka ni tak tahu tentang tuntutan Islam. Orang yang hanya nak mengikut tanpa memahami, tanpa mendalami ilmu tentang Islam. Sebab itu tuan-tuan, orang yang memeluk Islam,
kan, baru masuk Islam, dia wajib untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Okay, selepas yang mengucap 2 kalimah syahadah ya tuan-tuan rahmati Allah, kewajipan kepada dia untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya dia tahu apakah peranan dia sebagai umat Islam. Apa yang dia kena buat selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini tuan-tuan rahmati Allah, umat Islam hari ini di Malaysia sangat-sangat bersyukur dengan peranan ulama-ulama yang ada. Okey, peranan ulama-ulama yang ada hari ini yang menyebabkan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini kita sangat-sangat dekat dengan Islam. Kita sangat-sangat dekat dengan ilmu Islam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalaulah tuan-tuan kita tengok masyarakat kita, saudara-saudara kita yang di luar sana kan. Contohnya tuan-tuan di US, sangat-sangat susah nak mengetahui, nak mendalami ilmu. Walaupun mereka demikian tuan-tuan rahmatullah, mereka sentiasa, orang yang dah kenal Islam, mereka ni sentiasa nak mencari ilmu. Kita tuan-tuan di Malaysia, masya-Allah, kita disuburkan dengan majlis ilmu, kita disuburkan dengan peranan ulama-ulama. Ulama-ulama ini memainkan peranan. Agar apa? Agar kita hari ini kita kenal peranan kita menjadi umat Islam. Kita tahu apa yang kita kena buat sebagai umat Islam. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat bersyukurlah kita walaupun keadaan kita PKP, okay, kita masih lagi dalam keadaan PKPB kan. PKPB, kita lusa kita akan masuk fasa yang baru pada PKPP kan. Masih lagi kita dapat menuntut ilmu melalui maya kita, melalui FB kita, melalui YouTube kita. Kita menggunakan, walaupun orang kata Allah apa Ustaz, Facebook ni Mark Zuckerberg punya apa kita nak guna Google, YouTube tu semua orang barat punya, takkan kita nak guna kita orang Islam nak guna. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ianya manfaat, kita menggunakan manfaat untuk umat Islam, manfaat untuk diri kita dan ummah, maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada di satu tempat yang mana khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang memanfaatkan diri dia untuk orang lain. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita cari jalan, walaupun mungkin hak musuh kan, komputer musuh pakai, musuh yang reka kan, tapi yang kita boleh guna kan, kita boleh guna komputer yang musuh buat tu, tapi untuk apa? Bukannya untuk meruntuhkan Islam, tapi untuk menguatkan Islam, untuk kekuatan Islam, untuk kita lebih kukuh sebagai umat Islam. Kita boleh menyatukan hati-hati umat Islam kan. Hari ni kita tengok kan, dengan adanya Facebook ni, walaupun kita kata Allah Ustaz buat apa main benda tu semua, benda yang fitnah kan, benda yang lara dan sebagainya kan, tetapi tuan, kalaulah kita mengambilnya manfaat yang baik, maka dia akan jadi kebaikan untuk kiri kita dan juga umat. Saya tertarik dengan kata-kata Syekh Yusuf Qaradawi yang pernah menyebutkan menggunakan internet, teknologi yang dicipta oleh orang kafir untuk kekuatan Islam, itu juga dikira jihad. Menggunakan teknologi, makna kata kita ada internet, kita ada media maya kita hari ini, tapi kita guna untuk kekuatan umat Islam, itu juga kira jihad. Masya Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Salah satu juga, mudah-mudahan kita Allah kira kita bersama-sama pada malam ini, dalam maya ini, Allah kira sebagai jihad jugalah. Jihad menuntut ilmu kan, tuan-tuan Allah. Walaupun kita tak dapat nak keluar daripada rumah, tapi kita masih lagi dapat mendengar nasihat, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah kan, agama itu nasihat. Agama kita ni adalah bentuknya nasihat. Mudah-mudahan kita saling nasihati. Okey, baik. Lantaran inilah anda dapat melihat mereka berada di satu pihak, manakala Islam berada di pihak yang lain. Oleh kerana ada golongan ini, tuan-tuan rahmatullah, golongan yang mana yang tak memahami tuntutan Islam, maka yang menyebabkan tuan-tuan, ada di kalangan umat Islam itu
akan berada di pihak orang kafir, ataupun bukan ada di kalangan orang Islam tersebut, dia akan berada sebaris dengan musuh-musuh Islam, ataupun dia sendiri yang meruntuhkan Islam, ataupun dia sendiri yang mendatangkan fitnah kepada Islam. Masya-Allah, nauzubillah min zalik. Kan kita boleh tengok tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ni orang sanggup menonjolkan kejahilannya melalui Facebook kan, melalui statusnya, melalui Instagramnya, melalui YouTubenya, menunjukkan kejahilan tanpa segan silu, tanpa ada rasa malu terhadap masyarakat. Allahu Akbar. Ni sebab tu lah Nabi pernah pesan kepada kita, tuan-tuan rahmat Allah SWT, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu dah tak ada rasa malu, buatlah apa yang kamu suka. Sebab apa? Sebab ketika itu akal kamu telah pun hilang. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Sebab apa? Manusia ini mahalnya pada ni akal yang Allah berikan. Akal yang ada pada kita manusia, yang membezakan kita dengan orang, dengan makhluk yang lain. Beza kita dengan binatang. Tapi lah, kalaulah kita ni tidak menggunakan, kita tidak menjaga akal dengan betul, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut apa? Balhum ulaikal an'am balhum adall. Mereka ini seumpama binatang, malahan mereka ni lebih teruk daripada binatang. Allah, nauzubillah min zalik. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay? Sebab itu peranan yang disebutkan oleh Dr. Fathia Khan dalam kitab ini nak mengajak kita agar kita ini kenal balik, kita tahu balik apakah peranan kita, apakah tanggungjawab kita kepada Islam, kepada agama kita hari ini. Wajib kita hari ini nak jaga agama, kan? Agama ni tuan-tuan bukan hanya tanggungjawab pada ustaz-ustaz, pada ulama-ulama nak jaga, tidak. Kita ni yang telah pun mengucap 2 kalimah syahadah, yang nama kita ni nama yang baik-baik, nama Muhammad, nama Abdul Rahman, nama Ahmad dan sebagainya, nama yang baik, nama yang ada makna di akhirat kelak ni. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jagalah status kita itu. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, matlamat daripada bahagian ini adalah untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan yang di samping menerangkan perkara-perkara yang dituntut oleh Islam ke atas seorang muslim, supaya penggabungan mereka ke dalam agama Islam menjadi penggabungan yang sah dan benar, dan seterusnya menjadi seorang Islam yang benar. Tuan-tuan rahmat Allah, apa yang disebutkan, ditekankan oleh Dr. Fathia Khan, almarhum penulis kita ini menyebutkan bahawa apa? Agar kita faham, kita nak jadi umat Islam, kita nak jadi seorang muslim yang benar. Bukan kita nak jadi muslim yang palsu, fake. Tak kan? Kita tak nak. Kita nak jadi Islam yang betul-betul muslim, yang betul-betul muslim yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana yang disebutkan oleh Dr. Fathia Khan. Sebab itu dia menyenaraikan dalam kitab ni, dia menyenaraikan apa bab-babnya. Bab yang pertama tentang penggabungan sifat-sifat sebagai seorang muslim. Yang kedua, bab yang kedua, kita tengok lagi, kita akan sebutkan bagaimana disebutkan di sini kewajipan beramal nanti. Okey. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bab yang pertama ni sangat-sangat penting untuk kita memahami. Okay. Mudah-mudahan kalau kesempatan malam ini kita sentuhkan sedikit tentang bab yang pertama ni. Baik, apa yang ia sebut dalam tentang bab yang kedua pula? Bab yang kedua, iaitu buku dalam penulisannya ini menerangkan tentang kewajipan beramal untuk menegakkan Islam dan kewajipan menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah. Apa makna harakah Islamiyah? Iaitu dengan kumpulan Islam, kumpulan yang nak melaksanakan Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, ni tanggungjawab, bukannya tak apalah, orang lain lah, aku dah Islam dah, okey lah, biar orang lain lah. Tak, ini kewajipan kita bersama. Okey, yang bab yang kedua apa dia? Kewajipan beramal untuk apa? Menegakkan Islam, dan juga apa? Menjaga kumpulan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.